Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada warga pendidik dan juga pemimpin sekolah pendidikan yang bersama-sama pada pagi ini dalam sesi perkongsian pemerkasaan kepimpinan dan pengurusan pendidikan eh, fasa pandemik, tajuk yang diberi kepada saya dalam kolokium amalan terbaik kepimpinan dan pengurusan pendidikan peringkat negeri Sabah 2021 yang diadakan pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang menjemput saya untuk sama-sama berkongsi dalam kolokium pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya ialah seperti yang saya sebutkan tadi adalah pemerkasaan kepimpinan dan pengurusan pendidikan dalam fasa pandemik. Satu tajuk yang serasa penting untuk kita bincangkan bersama dan juga kita fahami setakat mana kita boleh mengurus dan juga memimpin pendidikan terutamanya dalam fasa pandemik ini. Untuk kali ini saya tidak akan membincang secara khusus perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran secara langsung dan yang kesan kepada akibat daripada pandemik ataupun COVID-19 yang kita alami hampir 2 tahun ini. Tapi pada kali ini saya ingin berkongsi tiga implikasi besar pandemik yang kita hadapi, terutama yang berkaitan dengan kepimpinan dan juga pengurusan sekolah dan bagaimana kita mengurus sekolah dan juga bagaimana mengurus pendidikan secara keseluruhannya. Yang pertamanya nanti saya akan lihat bagaimana implikasi pandemik ini kepada pelajar dan perkara yang paling penting dalam hal ini nanti kita akan bincang perspektif learning loss ataupun learning lab ataupun lonjakan pembelajaran yang berlaku akibat daripada implikasi pandemik ini. Yang kedua nanti saya akan berbincang implikasi, salah satu banyak implikasi sebenarnya, tapi salah satu implikasi yang saya rasa perlu kita fahami dan kita bincang kerana dia akan memberi kesan dari segi kepimpinan dan juga pengurusan sekolah yang saya panggil sebagai teacher efficacy ataupun kita juga akan bincang sama ada 3 agensi juga perlu dibincangkan secara lebih khusus. Dan yang ketiga, sudah tentu leader ataupun pemimpin sekolah itu sendiri, guru besar ataupun pengetua yang akan terlibat dalam pengurusan. Kita akan melihat sama ada perspektif yang kita akan gunakan nanti adalah perspektif mengurus krisis ataupun perspektif mengurus perubahan akibat daripada implikasi pandemik. Dan ketiga-tiga subtajuk nanti ini akan sebenarnya memberikan satu perspektif kepada kita bagaimana kita ingin mengurus sekolah dan juga bagaimana kita memimpin sebagai seorang ketua ataupun memimpin dan juga mengurus sekolah itu secara lebih khusus. Ini tajuk-tajuk yang akan saya bincangkan nanti. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu berkaitan dengan student. Salah satu perbincangan yang saya ikuti di seluruh dunia, sistem-sistem pendidikan yang terlibat dalam kesan pandemik ini. Perbincangan yang selalu menjadi fokus mereka ialah kesannya kepada pelajar itu. Sebab setelah hampir
2 tahun belajar yang boleh dikatakan kebanyakan daripada masa mereka itu berada di rumah dan bukannya di sekolah seperti biasa, apakah berlaku learning loss ataupun ada juga yang mengatakan learning gain. Dan dalam konteks inilah kita lihat banyak cadangan-cadangan yang dicadangkan oleh pakar-pakar pendidikan dan juga pengamal-pengamal pendidikan untuk bersedia apabila nanti keadaan menjadi normal, bagaimana nanti kita ingin uh, memperbaiki ataupun menangani learning loss yang dihadapi oleh pelajar ini. Now, dalam konteks ini, saya melihat ada 2 pandangan untuk mereka menghadapi learning loss ataupun learning lab. Satu pandangan yang secara langsung melihat learning loss dan learning lab ini yang dikritik ataupun yang dikhawatiri akan kembali kepada mindset yang boleh membawa balik kepada traditional learning yang lalu. Sebab mindset learning loss ini jika tidak ditangani secara berhati-hati, kemungkinan apabila persekolahan kembali seperti sedia kala, keseluruhan sistem kita akan menangani learning loss ini dalam konteks pendekatan pembelajaran konvensional yang telah kita lalui sebelum ini. Dan jika ini berlaku, merupakan satu kerugian kepada mereka yang merasakan bahawa salah satu lesson learn yang kita pelajari dalam pandemik ini ialah learning system yang kita cuba manfaatkan dalam menghadapi pandemik ini bukanlah secara konvensional. Dan kalau mengikut Stephen Hoover mengatakan bahawa salah satu daripada kesan yang paling ketara apabila berlakunya pandemik ini ialah digital learning. Penggunaan internet, penggunaan teknologi digital untuk mengatasi setback pembelajaran yang dihadapi oleh guru dan juga oleh para pelajar ketika pandemik. Oleh sebab itulah mereka mengatakan bila kita masih lagi terikat dengan mindset learning loss, maknanya apabila keadaan kembali normal, kita akan mengembalikan, akan mendapatkan semula kehilangan pembelajaran itu berdasarkan kepada traditional learning. Maknanya kita akan cuba melihat bagaimana kita dari segi sukatan pelajaran, dari segi kurikulum yang tidak dapat diikuti oleh pelajar. Bagaimana kita akan melihat nanti dan memberikan mereka pendedahan berkaitan dengan kemahiran berfikir, keterampilan, kompetensi-kompetensi yang mereka tidak perolehi ketika mereka berada dalam keadaan pandemik ataupun out of schooling itu. Dan kemungkinan jika mindset conventional learning ini, dia akan menggunakan cara lama keadaan pengajaran pembelajarannya. Ini yang dikhawatiri oleh mereka yang concern kepada mindset learning loss ini. Sebab itu mereka mencadangkan satu perspektif untuk kita melihat kepada learning loss ini bukan melihat secara learning loss tetapi kita menggunakan pendekatan learning lab ataupun lonjakan pembelajaran. Kerana mereka mengatakan learning loss itu boleh membawa kepada traditional learning ataupun conventional learning, tetapi lonjakan pembelajaran learning lab itu membawa satu orientasi ke arah kita memanfaatkan a new learning system yang sebahagian besarnya telah kita manfaatkan ketika kita berada dalam keadaan pandemik yang
setiap orang yang terlibat, sama ada guru ataupun ibu bapa ataupun guru-guru, semuanya secara langsung sebenarnya sudah menerima pakai dan sudah menerima bahawa sistem pembelajaran yang baru yang berorientasikan digital learning dari segi kaedahnya, dan yang kedua lebih bersifat personalizations, dan yang ketiganya kita lihat lebih bersifat kaedah pengajaran itu secara hybrid dan tidak lagi secara yang hanya terikat kepada satu kaedah. Secara hybrid yang menggunakan kaedah pelbagai kaedah yang sama ada konvensional ataupun digital itu digabungkan menjadi kaedah hybrid, dan sebahagian guru-guru telah biasa dengan kaedah-kaedah yang dipanggil kaedah flip classroom ataupun blended learning yang telah dimula digunakan oleh guru-guru. So, jadi maknanya kalau kita menggunakan orientasi learning lab ini, maknanya kita lebih kepada orientasi memanfaatkan sistem pembelajaran yang baru ini. Dan saya rasa saya bersetuju dalam konteks kita menangani yang dipanggil learning loss ini, kita menghadapinya dengan orientasi learning lab ataupun lonjakan pembelajaran. Sebab itu kita lihat kalau ada negara-negara yang tertentu, mereka tidak menangani learning loss ini dengan cara remediation ataupun pemulihan, tapi mereka menggunakan pendekatan apa yang dipanggil acceleration. Dan acceleration ini juga dikaitkan bagaimana mereka boleh memanfaatkan sistem pembelajaran yang baru yang saya sebutkan tadi. So, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mencadangkan semua pihak, ya, sama ada PPD, GPN ataupun sekolah, apabila keadaan kembali normal, cuba memanfaatkan pendekatan-pendekatan yang kita gunakan ketika PDPR yang kita rasakan boleh berdaya maju dalam konteks untuk kita menangani the learning loss ini. Dan dalam masa yang sama juga, saya tidaklah mencadangkan bahawa kita totally mengabaikan traditional learning yang sebelum ini. Saya mencadangkan supaya cara kita menangani learning loss belajar ini ialah dengan hybrid, menggabungkan kaedah tradisional yang sebelum ini, yang konvensional, dan juga kaedah yang baru. So, jadi gabungan ini bukan sahaja nanti kita akan lihat dalam perbincangan berikutnya nanti, bukan saja kita melihat kepada remediation, tetapi dalam masa yang sama juga kita melihat kepada acceleration, pecutan pembelajaran itu. Dalam arti kata yang lain, apabila kita menggunakan perspektif orientasi learning lab ataupun learning lonjakan pembelajaran ini, kita bukan menggunakan pendekatan hitam putih, bukan menggunakan pendekatan sama ada conventional learning ataupun pendekatan new learning, tetapi kita menggabungkan kedua-duanya. Kita hybrid, menggabungkan keduanya, dan kita memanfaatkan kekuatan conventional learning dan juga kekuatan new learning system. Cuma nanti kita ke arah mana kita nak bawa. Dalam pembelajaran itu kita nak memastikan personalization, differentiation pelajar itu berlaku. Kaedah bagaimana kita meningkatkan kreativiti pelajar itu, bagaimana kita meningkatkan thinking skill pelajar itu, dan juga bagaimana kita meletakkan responsibility of learning kepada pelajar supaya mereka boleh menguruskan pelajaran mereka itu sendiri. Ini merupakan di antara perkara-perkara yang penting apabila kita mengurus dan juga memimpin sekolah kita dalam keadaan selepas pandemik, dalam keadaan normal nanti. So, ini poin pertama yang saya ingin bincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita menghadapi
dan juga dalam konteks kita mengukuhkan, memperkasakan kepimpinan dan juga pengurusan kita dalam konteks pandemik ini. Yang keduanya, sebab itu nanti selepas ini kita bila keadaan kembali normal, saya juga mencadangkan kepada pemimpin dan juga guru besar terutamanya dan juga pengetua, apabila keadaan sekolah sudah dibuka, perkara pertama yang perlu difikirkan nanti ialah bagaimana kita menyediakan satu sistem sokongan pembelajaran kepada anak-anak didik kita di sekolah. Dan learning support system ataupun sistem sokongan pembelajaran ini, saya mencadangkan perlu difokuskan kepada 3 aspek. Satu yang berkaitan dengan equity. Yang kedua yang berkaitan dengan student learning dan juga yang ketiga berkaitan dengan well-being ataupun kesejahteraan pelajar itu. Kerana kita ketahui bahawa pelajar kita apabila berada dalam keadaan yang pandemik ini, pembelajaran tidak normal dan sudah pasti masalah ketidaksaksamaan, masalah jurang akan berlaku di antara sekolah, di antara pelajar dan juga di antara kawasan-kawasan yang tertentu. Jadi pihak sekolah perlu secara teliti melakukan diagnostik, melihat sejauh mana pelajar-pelajar kita ini jurang di antara pelajar itu berlaku, jurang di antara murid itu berlaku, dan jurang di antara kawasan ataupun jurang di antara sekolah kalau di peringkat PPD. Kena dilihat sebab jurang ini nanti yang kita akan address, kita akan tangani untuk kita menghadapinya dengan lebih baik. Begitu juga yang student learning saya bincangkan tadi sebelum ini, student learning itu perlu diberikan perhatian, the learning loss itu. Dan yang ketiganya, kesejahteraan pelajar. Bagaimana kesejahteraan pelajar itu dirujuk kesediaan mereka dari segi psikologinya, dari segi sosial mereka, sebab mereka lama tidak berada di sekolah, dari segi sosialnya. Apakah kesejahteraan dalam konteks ini juga perlu diberikan perhatian. Jadi saya mencadangkan fokus kepada learning support system ini perlu fokus kepada equity, kesaksamaan untuk merapatkan jurang, untuk student learning, kita accelerate tadi, kita mempercepatkan pembelajaran mereka, dan juga yang ketiganya kita address dari segi psikologi, dari segi sosial yang menjadi masalah kepada anak-anak kita. Dan dalam konteks ini kita nanti perlu melihat bahawa ada 3 level yang perlu kita sediakan support system kita nanti. Yang pertama yang saya panggil support for all, untuk semua. Ini level 1. Maknanya ini tidak terkecuali. Semua anak murid kita perlu diberikan support yang berterusan. Dan yang kedua, level itu ialah level differentiated support. Maknanya kita melihat, mungkin kita merujuk mengikut mata pelajaran mana yang perlu diberikan support supaya anak murid kita dapat menguasainya. Bukan kita melihat mengikut student mana yang perlu diberikan sokongan yang khusus. Kemudian mungkin juga kita boleh melihat daripada segi tingkatan ataupun tahun mana, tahun 1, tahun 2, tahun 3 yang diberikan sokongan yang khusus itu. So ini level yang kedua. Ini memerlukan pihak pengetua dan juga pihak guru besar untuk melihat dan secara evidence based perkara ini perlu dilaksanakan. Dan yang ketiganya kita mesti melihat apakah level ketiga itu intensive intervention. Maknanya mana murid-murid kita yang memerlukan intervention yang intensif untuk memastikan mereka
balik kepada mainstream dari segi pendidikan itu. So, jadi 3 jenis level support, learning support system ini perlu dilihat berdasarkan kepada equity student learning dan juga student well-being itu, untuk memastikan kita dapat menangani dan juga mengurus sekolah kita dengan baik untuk mengalihkan pelajar kita semuanya kembali kepada mainstream. Seterusnya, perkara kedua yang saya nak bincang ialah implikasi yang saya sebutkan tadi yang berkaitan dengan pelajar, tapi yang kedua juga implikasi yang kepada guru ini. Dia banyak, saya hanya ambil beberapa aspek saja yang saya rasa penting untuk kita berikan perhatian. Saya quote satu pendapat dalam perbincangan mereka bersetuju bahawa distance learning ketika pandemik ini, distance learning ketika pandemik berlaku telah mereka sebut sebagai destabilizing impact on teaching, juga demoralizing teachers. Ini mereka katakan kerana teacher no longer see the relationship between effort and impact that they have. Maksudnya, ketika pandemik ini berlaku, guru-guru kita banyak memberikan inisiatif ataupun effort-effort yang tertentu untuk memastikan anak mereka terus dapat belajar seperti biasa. Tetapi dalam masa yang sama, mereka juga melihat bahawa effort mereka, usaha mereka, inisiatif yang mereka lakukan ini, dia tidak dapat dekat dengan impact yang mereka kehendaki. So, jadi ada jurang di antara effort dan juga impact. Ini menyebabkan mereka merasa demoralizing. Teacher itu merasakan demoralizing kerana berlakunya jurang. Ini yang disebut kepada distance learning, destabilizing impact itu on teaching. So, apa kesannya? Kesannya dari segi teacher advocacy dan juga teacher agency menjadi menurun. Artinya menjadi berkurangan. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan efficacy, efficacy itu is a person's sense of being able to deal effectively with a particular task. Maksudnya, efficacy itu ialah a person's sense, maknanya rasa perasaan yang ada dalam dirinya bahawa sama ada mereka itu boleh tidak secara berkesan mengurus tanggungjawab mereka dengan baik ataupun tugasan mereka dengan baik. Jika sekiranya mereka merasakan bahawa dia rasa dalam dirinya, perasaannya, aku tak boleh mengurus dengan baik tugasan ini. Jadi maknanya semakin lama, efekasi itu semakin menurun. Dan sebaliknya, jika dia merasakan bahawa dia kompeten untuk mengurus, untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya itu dengan berkesan, maka pada ketika itu teacher advocacy itu akan meningkat. Dan ini berlaku dalam konteks pandemik ini. Teacher advocacy didapati semakin menurun kerana mereka merasakan bahawa mereka tidak dapat mengurus tugasan mereka untuk membantu anak didik mereka belajar seperti mana keadaan normal. Dan mereka tidak merasakan mereka tidak berkesan. Ini dipanggil a sense of being able to deal effectively with a particular task. Ini yang dipanggil efficacy. Dan dalam masa yang sama, teacher agency juga penting sebab teacher agency itu bermaksud ialah the ability to engage and efforts, to ability
keupayaan mereka. Tadi perasaannya, ini keupayaan mereka. The ability to engage in efforts to lead a goal, maknanya memberikan usaha melaksanakan sesuatu untuk mencapai matlamat tertentu which include impacting others. Maknanya dalam konteks ini memberi kesan kepada muridnya. Ini yang saya katakan tadi dalam perbincangan awal. Teacher agency dan juga teacher advocacy itu dua perkara yang amat penting yang betul-betul memberi kesan dalam konteks pandemik ini yang menyebabkan guru itu merasakan keupayaan mereka untuk berusaha mencapai matlamat, memastikan anak murid mereka dapat belajar dengan baik itu dan memberi kesan kepada pembelajaran itu semakin menurun. Dalam arti kata yang lain, salah satu kesan besar yang berlaku dalam suasana pandemik ini, pembelajaran dan pengajaran dalam suasana pandemik ini ialah teacher advocacy dan juga teacher agency semakin menurun. Dan ini saya rasa bukan saja di negara-negara lain guru-gurunya berhadapan dengan cabaran seperti ini, tetapi saya melihat keadaan ini juga berlaku di Malaysia dalam sistem pendidikan kita. So, jadi kita sebagai pemimpin dan juga sebagai pengurus pendidikan, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat PPD atau peringkat JPN, perlu memberi perhatian kepada ini. Dan dalam konteks ini, saya mencadangkan apabila keadaan kembali normal dan guru-guru telah kembali ke sekolah dan mereka telah dapat bersama-sama, pihak pengetua dan guru besar kena memastikan 3 perkara ini perlu diberi perhatian. Banyak lagi pendekatan-pendekatan yang lain, tetapi saya mencadangkan 3 perkara ini perlu diperhatikan dan diberikan perhatian oleh pengetua ataupun guru besar. Pertama, saya mencadangkan untuk mengembalikan teacher advocacy dan juga teacher agency ini ialah rasa mereka, perasaan mereka itu bermanfaat kepada anak muridnya dan juga mereka itu dapat memberikan impact kepada anak muridnya. Pastikan yang pertama sekali, ensure that teachers have opportunities to collaborate with other teachers. Dan ini menjadi tanggungjawab pengetua dan juga guru besar untuk memastikan guru-guru mereka apabila kembali ke sekolah nanti tidak bekerja berseorangan, tidak menyelesaikan secara berseorangan. Menjadi tanggungjawab pengetua untuk mempercepatkan pemulihan ini, collaborate, maknanya berbincang bersama-sama dengan guru-guru mereka, bagaimana mereka boleh mengatasi semua masalah yang mereka hadapi ketika dalam pandemik apabila membantu pelajar mereka. Yang ini saya akan bincang lanjut dalam peranan pengetua. Yang keduanya, ini juga menjadi suatu perkara yang paling penting. Bila keadaan kembali normal, untuk memulihkan teacher agency dan juga teacher advocacy itu, teacher, guru sebenarnya need feedback, not criticism. Feedback, not criticism. Or kita memberikan false praise, pujian yang palsu untuk mereka berkembang dan juga untuk mereka memperbaiki pembelajaran ataupun pengajaran-pembelajaran anak murid mereka. So, jadi pastikan kita sebagai pemimpin sekolah mengurus guru kita dengan memberikan feedback yang tulen dan bukan dengan kritisisme atau memberikan pujian yang sepatutnya tidak diberi pun. Mereka perlu berkembang dan juga perlu maju untuk perbaiki diri dengan feedback yang tulen dan yang sebenarnya. Dan yang ketiganya, guru-guru sebenarnya they want to know they had impact their work matters, maknanya kepada kerja yang mereka utamakan. Acknowledge specific effort.
acknowledge specific effort guru-guru kita. So ketiga-tiga benda ini uh, perlu diberikan perhatian oleh pengetua dan guru besar apabila mereka uh, ingin memulihkan apa yang dipanggil teacher efficacy dan juga teacher agency tadi yang saya sebutkan pada awalnya. Nah, yang ketiganya, saya ingin ambil panjang sedikit perbincangan yang ketiga ini, ialah bagaimana kita mengurus dalam persoalan yang saya bincangkan tadi, bagaimana kita mengurus dalam keadaan pandemik dan juga post-pandemic ini. Apakah kita managing crisis or managing change? Kita mesti ingat ya, di peringkat awal mungkin kita boleh sebut sebagai managing crisis pada peringkat awal. Tetapi dalam masa yang sama, sebenarnya perubahan-perubahan pendidikan itu juga berlaku dan memberi kesan kepada keseluruhan sistem kita. So, jadi dalam arti kata yang lain, sudah tiba masanya kita pada ketika ini managing change, mengurus perubahan-perubahan pendidikan, terutamanya perubahan-perubahan yang berlaku di sekolah, yang berlaku dalam keseluruhan sistem pendidikan kita. Dan dalam konteks ini saya mencadangkan saya melihat ada satu perbincangan yang dipanggil perspektif yang dipanggil perspektif connected leadership. Connected leadership ini dia dalam pengurusan perubahan amat penting kerana ada tiga benda yang perlu diberikan perhatian. Satu, mereka yang mempunyai apa yang dipanggil contextual literacy. Dan kenapa saya sebutkan benda ini penting, contextual literacy ini? Maksud contextual literacy ini ialah pemimpin itu dia understand the culture and the context di mana dia berada. Dan pada ketika ini kita mesti ingat ya, pandemik ini telah merubah keseluruhan konteks pendidikan kita. Almost 100%. Almost 100% konteks telah berubah. Daripada keadaan yang sebelum, kita telah berhadapan dengan the new norm. The new norm ini maknanya konteks telah berubah 100%. So, jadi bagaimana kita sebagai pemimpin sekolah, kita sebagai orang yang mengurus sekolah, kita tidak aware perubahan ini. Sebab itu yang penting sekali sebagai orang yang mengamalkan connecting leadership ini, dia mesti mempunyai contextual literacy. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin sekolah ataupun pemimpin di peringkat manapun perlu memahami konteks sekolah kita dalam keadaan sekarang. Bila saya sebutkan ini, umpamanya setiap sekolah yang berada di mana pun, dia adalah unik sekolah itu. Pelajar yang dihadapinya tidak sama dengan pelajar-pelajar di sekolah-sekolah yang lain. So, jadi dalam erti kata yang lain, kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga kekangan yang ada di sekolah itu hanya warga sekolah itu saja tahu, yang dipimpin oleh pengetua dan juga guru besarnya. Sebab itu cara kita memahami konteks ini akan memberikan kita satu kekuatan untuk bagaimana kita menanganinya nanti. Jadi saya harap dalam konteks ini ada dua perkara yang perlu diberi perhatian. Pertama, konteks baharu ini menyebabkan kita menjadi de-skill. De-skill maknanya kita tidak ada kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh konteks yang baru ini. Maknanya de-skilling itu berlaku. Kita menjadi apprentice, menjadi novice dalam suasana baru ini. Walaupun dalam masa sama, kita punya kepakaran, kita punya pengetahuan, dan kita punya pengalaman. Tapi pengalaman, pengetahuan, dan kepakaran kita itu dibina berdasarkan
konteks sebelum ini, bukan dalam konteks yang baru ini. Sebab itu, perkara yang paling penting ialah willing to learn, belajar perkara baru ini. Jangan reluctant, jangan tidak mau belajar. Itu menjadi masalah besar. Walaupun kita telah paham konteks, dalam konteks contextual literacy, tetapi the next step-nya ialah we are willing to learn a new thing to make sure that we are able to manage the new context ini. Dan untuk ini, sudah tentu kita kena humble enough. Kita mesti rendah hati untuk belajar daripada orang lain. Kemungkinan dalam masa yang sama nanti kita kena belajar dengan guru-guru kita. Sebab itu saya sebutkan sebelum ini tadi, kita kena berkolaborasi dengan guru-guru kita. Kita kena berbincang bersama untuk melihat konteks ini, permasalahan ini, dan mencadangkan bagaimana kita menghadapinya secara bersama-sama. So, jadi kita mestilah willing to learn, dan yang kedua humble enough to acknowledge that other people also have the knowledge, have the competencies to address the new context. Now, yang keduanya, kita juga mesti mengamalkan apa yang dipanggil connected autonomy. Ingat tadi perbincangan sebelum ini, yang disebut teacher efficacy dan juga teacher agency. Teacher efficacy dan teacher agency ini bukanlah dalam konteks yang distributed, yang teragih, yang tidak yang bersendirian. Sebab itu tadi sudah peringkat awal, bila saya menyebut bahawa kita mesti memberikan peluang kepada guru-guru kita untuk berkolaborasi itu, dalam maksud kita memberikan peluang kepada mereka, bukan saja boleh meningkatkan efekasi mereka dan juga agensi mereka, bukan rasa mereka dan juga keupayaan mereka, tetapi dalam masa sama kita menggabungkan kekuatan itu menjadi satu. Dan ini menjadi tanggungjawab pengedua untuk memastikan jangan autonomi guru itu dia bergerak sendirian, tetapi autonomi guru itu, kekuatan guru itu, proporsional autonomi mereka digabungkan menjadi satu. Dan kita mesti ingat ya, saya ambil satu contoh yang ini ya. Yang ini dipanggil barometer yang dikemukakan oleh John Hattie dalam bukunya Visible Learning, ya, boleh dibincangkan banyak. Dia menyebutkan bahawa teacher efficacy itu mempunyai korelasi yang cukup besar kepada teacher efficacy, ya, mempunyai cukup besar. Dia punya kesan kepada pembelajaran murid. Maksudnya bukan mempunyai korelasi. Maksudnya jika sekiranya teacher efficacy itu tinggi, maksudnya pembelajaran murid juga didapati meningkat. Maksudnya korelasinya begitu tinggi. Tetapi dia melihat sebenarnya teacher efficacy saja tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan collective teacher efficacy. Cuba tengok dalam gambar rajah yang saya kongsikan ini, saya dapati bahawa yang merah itu dia lebih daripada 1.27, ya. Dia lebih daripada 1.2 D, dia punya D itu 1.27. Very high. Ya, very high. So jadi kalau pengetua ataupun guru besar boleh, yang saya sebutkan tadi di peringkat awal itu ialah menggabungkan autonomi dalam konteks teacher efficacy dan juga agency ini, maknanya pengetua dan guru besar boleh mengurus konteks yang baru itu dengan lebih baik. Dan yang ketiganya dalam konteks leadership, connected leadership ini yang kita gunakan untuk mengurus perubahan itu ialah kita menekankan kepada systemness. Systemness maknanya
Koherensi ini maknanya keselarasan dari segi arahan kita dan juga dari segi tindakan kita, nampak ada keselarasan di semua peringkat dan di semua pihak. Dan jika ini berlaku, insya-Allah kita boleh mengurus perubahan itu dengan lebih baik. Dan yang kedua dalam sistem NAS ini ialah wujudnya trust. Trust ini ialah satu perkara yang paling penting, yang perlu maknanya open. Maknanya apa yang berlaku di sekolah itu open, semua orang tahu dan semua orang merasakan bahawa mereka boleh dipercayai dan mereka boleh percaya kepada orang lain, kepada pengetua, kepada guru besar. Jika sekiranya berlaku koherensi dan juga trust dalam sistem itu, di sinilah berlakunya sistem NAS. Jadi ketiga-tiga poin yang saya sebutkan, contextual literacy, memahami konteks, dan juga menggabungkan seluruh kekuatan collective autonomy, dan juga sistem NAS, koherensi dan trust itu berlaku. Inilah kekuatan yang boleh dimanfaatkan oleh pengetua dan guru besar dalam konteks collective leadership untuk mengurus perubahan itu. Dan seterusnya, di peringkat akhir itu saya menyeru. Karena ini penting sebab setiap sekolah itu seperti yang saya sebutkan tadi adalah sekolah yang unik, yang masing-masing saja, masing-masing sekolah itu dia berbeza, tidak sama dengan orang lain ya. Sekolah tuan-tuan dan perempuan itu adalah sekolah yang punya budayanya sendiri, punya latar belakang sendiri yang berbeza dengan sekolah-sekolah yang lain. Even kalau kita lihat di Sabah saja, sekolah-sekolah yang berada di Semporna tidak sama dengan yang berada di Keningau ataupun yang berada di Kudat. Mereka mempunyai latar belakang yang berbeza. So jadi resource yang ada tidak sama, masalah yang dihadapi tidak sama, budayanya tidak sama, kekuatannya tidak sama. So jadi sebagai seorang ketua atau seorang pemimpin, saya mencadangkan bangunkan sistem kita sendiri, bangunkan sekolah kita sendiri. Dan dalam masa yang sama, apa yang kita boleh lakukan ialah kita mengambil peluang daripada insights from others, daripada bagaimana kita kaji sekolah-sekolah yang berjaya. Dan kita kaji juga bagaimana sekolah-sekolah itu boleh gagal. Dan kita mendapatkan insight. Insight itu kita gunakan untuk membangunkan sekolah kita, membangunkan sistem kita. Bukan kita nak tiru, tetapi kita bangunkan berdasarkan insight yang kita dapat, lesson learn yang kita dapat apabila kita mengkaji daripada orang lain, amalan terbaik orang lain. Kemungkinan juga amalan terburuk orang lain itu boleh menjadi insight kepada kita untuk kita memperbaiki sistem kita. Dan yang jauh lebih penting, kita mesti memanfaatkan kekuatan kita sendiri. Saya percaya setiap sekolah itu punya kekuatan yang tersendiri. Dan selalunya kita terlepas pandang kekuatan yang ada di sekolah kita. Kita sentiasa melihat kekuatan orang lain yang kita angan-angankan, yang kita harapkan berada di sekolah kita. Sedangkan di sekolah kita ada kekuatan yang tersendiri yang mungkin terpendam, yang tidak dimanfaatkan. So leverage your own strength to build your own system, your own school, based on the advantage of the insight from others yang kita belajar itu daripada amalan terbaik. So jadi dalam maksud yang lain, bangunkan kekuatan kita, bangunkan sekolah kita berdasarkan kekangan, berdasarkan masalah dan juga kekuatan yang ada itu. InsyaAllah jika sekiranya para pemimpin sekolah dapat memanfaatkan semua ini dalam konteks connected leadership yang saya bincangkan tadi itu, kita boleh mengurus perubahan ini. Dan perubahan ini amat penting, terutama dalam keadaan post-pandemic dan selepas pandemic ini, untuk kita menghadapi. Dan sebagai kesimpulannya, saya kembali kepada perbincangan awal saya tadi, saya rumuskan bahawa di antara implikasi pandemik yang pertama tadi, saya sebutkan sama ada kita
pelajar kita nak memberikan fokus kepada learning loss atau learning leap. Dalam konteks ini saya mencadangkan kita mesti melihat, memanfaatkan pengajaran yang kita dapati daripada pandemik ini untuk activate the new learning system dalam konteks kita memperbaiki the learning loss yang dihadapi oleh pelajar itu. Dan dari segi pelajar, guru pula, kita kena pastikan kesan teacher efficacy dan juga teacher agency itu yang telah menurun, maknanya menjadi tanggungjawab pengetua dan guru besar untuk mengangkat kembali harga diri, rasa manfaat diri, rasa bermanfaat seorang guru itu, dan juga mendekatkan di antara effort dan impact yang kesan yang mereka lakukan kepada anak murid itu dapat diangkat dan dapat ditunjukkan. So insya-Allah jika sekiranya teacher efficacy dan teacher agency itu kita manfaatkan nanti dalam kolektif efficacy yang saya bincangkan sebelum itu banyak memberikan kesan kepada pembelajaran murid. Dan kepada pengetua, saya mencadangkan mulai daripada sekarang kita memastikan pengurusan kita adalah pengurusan perubahan kesan daripada pandemik ini. Sebab perubahan ini telah merubah keseluruhan senario dan sistem yang kita hadapi. So, mudah-mudahan perkongsian saya pada kali ini dapat memberikan sedikit insight, sedikit idea untuk kita mengurus sekolah kita dalam fasa pandemik ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.